kerajaan sebagai boleh ubah memperkasa perkhidmatan awam. Pandemik COVID-19 merupakan masa yang tepat dan menjadi perspektif kepada Kerajaan Malaysia ke-8 untuk melaksanakan e-kerajaan secara berterusan di masa akan datang, di mana ia dilihat mempunyai potensi untuk memperkasa perkhidmatan awam di samping membendung wabak. E-government atau e-kerajaan dapat didefinisikan sebagai tadbir urus elektronik hasil gabungan daripada teknologi maklumat dan komunikasi ke dalam aktiviti pentadbiran dengan matlamat untuk meningkatkan keupayaan kerajaan bagi memenuhi permintaan awam. E-kerajaan pertama kali diwujudkan adalah pada tahun 90-an. Ia dianggap sebagai satu inovasi yang diperkenalkan dengan menggunakan pembangunan teknologi tinggi daripada peningkatan teknologi maklumat. Hubungan antara aspek perhubungan seperti organisasi warga negara telah merangsang kerajaan untuk mentransformasikan gaya perkhidmatan asal kepada perkhidmatan elektronik seperti e-pembelajaran, e-perolehan, e-perbankan, e-kesihatan, e-dagang, e-perniagaan dan e-UND. E-governance atau e-kerajaan dicipta untuk menggambarkan kerajaan elektronik bagi merujuk kepada produk dan perkhidmatan. Perkara ini merupakan inisiatif kerajaan kepada rakyat melalui penyediaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT yang boleh membantu sebilangan pengguna mendapatkan bantuan dan perkhidmatan kerajaan dengan mudah. Pada masa yang sama, ia berperanan mengeksplorasikan penggunaan teknologi dalam sektor awam di mana kerajaan dapat meremajakan pengurusan dan perkhidmatan menjadi lebih cekap, cepat, mudah kepada rakyat. Matlamat e-tadbir urus adalah memudahkan prosedur semua pihak termasuk kerajaan, rakyat, syarikat dan lain-lain di negara, negeri dan sektor tempatan. Ini berpotensi meningkatkan tadbir urus ke arah yang lebih baik dalam pengedaran maklumat dan komunikasi yang tepat pada masa yang berkesan. Selain itu juga, pelaksanaan e-tadbir urus bertujuan untuk merapatkan jurang antara pemerintah dengan membolehkan rakyat menjadi lebih berkemajuan dan berkuasa. Kepentingan e-kerajaan. Proses tadbir urus kerajaan dapat ditingkatkan melalui pelbagai komponen dalam operasi kerajaan. Selain itu, dapat mengurangkan belanjaan di samping aktiviti yang semakin meningkat melalui pengurangan kertas bercetak, permohonan dokumen dan kawasan penyampaian. Mengurangkan beban kerja merupakan kelebihan e-tadbir urus kepada persekitaran kerja kerana fakta keperhatian terhadap pekerja dapat ditunaikan dengan meminimkan rakyat di kaunter perkhidmatan. Hal ini sekaligus boleh mewujudkan persekitaran yang tenang. Analisis isu membincangkan sejauh mana pelaksanaan kerajaan di Malaysia dan cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan e-kerajaan. Pada Ogos 1996, Kerajaan Malaysia telah melancarkan Koridor Raya Multimedia MRC di mana e-kerajaan menjadi salah satu perdananya. Perdana ini termasuklah 7 projek dan inisiatif yang dikuasai oleh agensi kerajaan yang berbeza. Bagi melajui inisiatif e-kerajaan kepada rakyat Malaysia, Unit Pemodenan, Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Mampu telah diamanahkan untuk merancang, melaksana dan memberi garis panduan mengenai rangka kerja e-kerajaan. Sebagai tambahan, Mampu juga akan memantau kemajuan penyelesaian setiap objek di bawah tanggungjawab agensi peneraju. Antara e-kerajaan yang terdapat di Malaysia ialah e-land, e-syariah, e-perolehan, my-government, e-pembelajaran dan e-kesihatan. Ia merupakan salah satu projek perdana e-kerajaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar di mana ianya membolehkan pembayaran cukai dilakukan dalam talian syarikat. Selain itu, e-syariah telah diperkenalkan pada Mac 2002 sebagai satu inisiatif utama kerajaan untuk bertujuan meningkatkan imej Mahkamah Syariah Malaysia dan kualiti perkhidmatannya dengan memaksimumkan penggunaan ICT. Oleh itu, proses pendaftaran telah berjaya mengurangkan masa menunggu daripada 8 minit kepada 3 minit. E-perolehan telah menukar proses perolehan tradisional kepada jentera perolehan elektronik di internet dan boleh diakses melalui laman web rasmi perolehan. Melalui e-perolehan, semua pembekal boleh mendapatkan dan mengemukakan dokumen tender melalui tawaran internet. Dengan pengenalan sistem e-perolehan, sistem tersebut dapat meningkatkan kecekapan produktiviti sambil mengurangkan kos operasi kerajaan dari semasa ke semasa. Selain 7 aplikasi perdana, beberapa perkhidmatan agensi kerajaan dalam talian telah diperkenalkan untuk projek awam dan kecekapan perkhidmatan awam kepada rakyat.
Antara pencapaian yang paling ketara dalam kerajaan ialah pelancaran lelaran terkini Portran Perkhidmatan Awam atau dikenali sebagai Portran My Government. My Government merupakan pintu masuk tunggal pada maklumat dan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan di internet. Selain itu, e-pembelajaran juga merupakan salah satu kerajaan elektronik yang telah dilaksanakan di Malaysia yang merujuk kepada trend teknologi yang menyediakan peluang untuk pembelajaran sepanjang hayat dan memerlukan kesediaan literasi digital. Sebagai tindak balas kepada norma baru akibat wabak COVID-19, Institusi Pengajian Tinggi Malaysia telah memulakan inisiatif dan pakai pendekatan e-pembelajaran sebagai amalan pembelajaran terbuka dan jarak jauh ODL yang mencipta peluang pembelajaran sepanjang hayat, mood kaedah pembelajaran yang fleksibel dan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Pada masa yang sama, e-kerajaan dan media sosial telah digunakan sebagai platform penting untuk membekalkan maklumat yang secukupnya dan terkini berkaitan COVID-19. Penggunaan e-kerajaan dapat mempengaruhi dan mendidik orang ramai supaya membudayakan tingkah laku pelindung segala maklumat dan kemas kini terkini tentang COVID-19. Penduduk Malaysia boleh mendapatkannya melalui portal rasmi KKM, Facebook dan juga Telegram. Pada April 2020, sebuah aplikasi mudah alih bernama MySejahtera telah dilancarkan bagi membantu pihak kuasa mengumpulkan maklumat awal, memberi respon yang berkesan dan pantas untuk mengawal penyebaran COVID-19. Kerajaan Malaysia telah menunjukkan beberapa penambahbaikan yang ketara dalam perkhidmatan. Walaupun kerajaan, rakyat dan komiti perniagaan menerima pelbagai faedah yang paling luas daripada e-kerajaan, akan tetapi, rekod penilaian menunjukkan prestasi yang tidak konsisten dan mengecewakan. Dalam arti kata lain, walaupun ia pembangunan positif tetapi tidak mencukupi dan impak keseluruhan telah terhad. Terdapat pelbagai cabaran dan isu yang dihadapi oleh kerajaan dalam pelaksanaan e-kerajaan yang menentukan kegagalan atau kejayaan inisiatif kerajaan elektronik ini. Antara faktor termasuk infrastruktur teknikal, kewangan, visi dan kualitasi, keselamatan dan privasi, kepimpinan, kemahiran dan pengurusan. Kesediaan dan literasi ICT yang merujuk kepada penggunaan teknologi digital, alat komunikasi dan rangkaian untuk mengakses, mengurus, menyepadu, menilai dan mencipta maklumat menggerakkan fungsi masyarakat berpengetahuan perlu supaya orang ramai dapat manfaat daripada penggunaan aplikasi e-kerajaan. Oleh itu, kerajaan haruslah meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk menubuhkan infrastruktur yang moden. Selain itu, latihan komputer asas dan lanjutan hendaklah dijalankan di semua peringkat organisasi. Manakala maklumat yang disediakan perlulah tepat pada masa, relevan dan tepat dengan keperluan dan pilihan rakyat. Program e-kerajaan haruslah disediakan untuk memproseskan percubaan aplikasi yang disediakan. Akhir sekali, kerajaan dinasihatkan supaya bijak menentukan prasyarat penting kepuasan rakyat. Berdasarkan kajian ini, kesimpulan yang dapat disimpulkan ialah kemajuan pelaksanaan e-kerajaan Malaysia sebagai pemboleh ubah perkhidmatan awam masih berada pada tahap tidak memberangsangkan dan terhalang oleh beberapa faktor seperti infrastruktur teknikal yang tidak mencukupi, kekurangan kemahiran, sumber kewangan yang tidak mencukupi, dasar ICT tidak jelas, kepimpinan yang lemah dan kurang integrasi akan menggagalkan misi kerajaan. Oleh itu, kerajaan Malaysia haruslah mengambil peranan lebih proaktif dalam menangani beberapa masalah dengan segera. Keutamaan adalah cara